Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. InsyaAllah pada malam ni kita akan mulakan muqaddimah pertemuan kita membaca kitab Ayyuhal Walad, Wahai Anakku yang Tercinta, karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum kita mulakan, kita sama-sama membaca suratul Fatihah seorang sekali. Kita hadiahkan khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat baginda radhiyallahu alaihim ajma'in, dan para alim ulama, guru-guru kita, tok nenek kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita yang telah pergi mendahului kita, dan khusus kepada pengarang kitab kita ini Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bihadhihi niyyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita nak melihat di dalam kitab ni ada 25 nasihat daripada guru kita Imam Al-Ghazali yang kita nak ambil praktiskan. Walaupun nasihat ini dalam kitab ini dia letak kepada golongan-golongan anak-anak, tetapi juga golongan ibu bapa juga dapat mengambil nasihat ini untuk kita semualah. Bukan sekadar untuk kita muda, nanti dah kita sampai peringkat umur, kita dewasa dan kita tua. Nasihat yang sama kita akan bawa dalam kehidupan kita. Nanti kehidupan kita ni dia mula daripada kecil, daripada kita tak ada. Dulu kamu lahir tahun berapa? 2006. Kamu lahir 2006. Kemal lahir tahun berapa? 2008. Dulu 2005 kamu tak ada lagi. Kamu duduk di dalam alam roh. Mula-mula kita duduk alam roh. Lepas tu kita lahir ke alam rahim. Lepas tu kita berhijrah ke alam dunia. Lepas ni kita berhijrah ke alam barzah. Dan lepas tu terakhir kita akan berada di dalam alam akhirat. Itu alam kita. Alam roh. Lepas tu alam rahim. Lepas tu alam dunia. Lepas tu alam barzah. Lepas tu alam akhirat. Akhirat ni makna akhir dah. Tak ada dah lepas tu. Kita duduk di sana, kita tak balik-balik dah. Kenapa kita tak ingat masa kita duduk dalam alam roh? Dalam alam roh, kita hidup cara alam roh. Kita main alam rahim, kita duduk dalam rahim ibu kita. Cuba kamu tengok. Kalau kamu balik nanti, kamu tengok dalam internet bagaimana keadaan anak yang berada dalam kandungan ibu. Macam mana mereka boleh hidup? Dengan merekod, dengan lama, penuh dengan ayak. Kalau lah ni kita tak boleh hidup. Terjun dalam kolah buang 3 jam, 30 minit, mati kita. Duduk dalam sungai, cuba selam buang 3 jam, mati kita. Tapi macam mana dalam alam rahim, dalam kandungan ibu kita dulu, dalam perut mak kita dulu, kita boleh duduk? Sebab hidup kita masa tu cara tu. Kita main dalam alam dunia. Kita hidup cara alam dunia, nanti kita duduk dalam alam barzah. Cara dalam alam barzah. Nanti kita pergi ke akhirat, duduk di dalam alam akhirat. Proses kehidupan ni Allah Ta'ala letak macam tu. Kamu akan lalui. Sekarang, ustaz duduk umur 31. Kamu duduk umur 15, 14, 13. Sampai satu masa kalau Allah Ta'ala panjangkan usia kamu, kamu akan sampai juga di zaman ni. Zaman ustaz. Dan ustaz dulu pun duduk di zaman kamu semua. Umur belasan tahun. Faham? Ustaz faham macam mana apa kehendak orang muda, apa kehendak remaja, apa kehendak tu kita, sebab kita pernah lalui. Lepas tu nanti kamu pun akan lalui zaman tu. Sekarang ni kamu duduk dalam masa menjadi anak-anak yang diamanahkan oleh ibu bapa untuk belajar. Sebab tu
Kamu cuba tengok sebelah tu, berkata seorang ahli syair. Sebelum kita nak baca muqaddimah pengarang kitab kita, dia kata apa dia? Ni'mul ilahi 'alal anami kathirah wa ajaluhunna najabatul aulad. Ni syair Arab. Sesungguhnya sangat banyak kurniaan Allah Ta'ala kepada manusia. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita ni, kurniaan kepada kita ni cukup banyak. Tetapi kata dia, tetapi tiada kurniaan yang setanding dengan kejayaan anak-anak. Yang paling seronok dalam kehidupan ni apa dia? Melihat ibu bapa melihat anak-anak yang berjaya. Kamu tahu tak yang tu? Kamu Alif tahu tak macam mana seronok mak bapak tengok kejayaan anak-anak? Alif tahu tak? Tahu ke tak? Tahu macam mana? Kamu tak ada anak ni? Tahu macam mana? Fayat tahu tak? Sebab apa? Sebab kamu tak lalui lagi zaman tu. Nanti kalau ada anak besar, macam mana hari ni mak bapak kamu seronok melihat kejayaan kamu yang berjaya ni, macam itulah nanti kamu akan tahu. Nah, jadi kita nak tengok nasihat daripada Imam Al-Ghazali ni kepada anak-anak untuk melihat anak-anak ini berjaya di dunia dan di akhirat. Kalau sekadar berjaya di dunia tapi akhirat kita fail, akhirat kita gagal, itu bukan kejayaan yang sebenar dalam Islam. Kejayaan yang sebenar dalam Islam ni pada faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar, barang sesiapa yang dapat membebaskan diri dia daripada api neraka. Kita yang boleh membebaskan diri kita daripada api neraka. Wa udkhilal jannah, bebas daripada api neraka dan masuk kita ke dalam syurga. Faqad faz, itulah orang yang berjaya. Tetapi tafsiran manusia bila sebut berjaya dalam ujian, berjaya dalam peperiksaan, berjaya daripada sudut keduniaan, itu dari sudut kita. Hari ini kalau kita tanya orang berjaya, kalau tanya seorang peniaga, macam mana kejayaan? Dia akan ukur dengan kacamata seorang ahli perniagaan. Dia kata, seorang yang berjaya, yang boleh buat sale berjuta-juta, yang boleh buat jualan berjuta-juta dalam satu bulan. Itu ukuran orang yang niaga. Kalau tanya pula kepada anggota polis, anggota keselamatan, kejayaan kita macam mana? Dapat membenteras jenayah. Kalau tanya pula kepada guru, bagaimana berjaya? Berjaya daripada sudut guru ni pada berjaya, lulus, cemerlang dalam peperiksaan. Betul? Tapi kalau tanya kepada Islam kejayaan, tanya balik pada Islam. Islam kata kejayaan itu apa dia? Kejayaan itu barang sesiapa yang dapat membebaskan dirinya daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga, itulah orang berjaya. Ustaz, kalau lagu tu salah lah yang tadi ni cikgu kata kejayaan seorang itu cemerlang dalam peperiksaan. Betul, itu kejayaan dunia. Tak salah, betul. Sekali kamu jangan kata kalau lagu tu Ustaz, depan ni kami tak mau ngaji lah. Kalau apa Ustaz Khairul kau, Ustaz Luqman marah pun kami kata tak apa, yang berjaya ni cegah dapat selamat dari neraka, masuk syurga. Itu lain. Kejayaan duniawi kalau tanya guru, kalau tanya anggota keselamatan, kalau tanya perniagaan, betul lah itu. Betul. Tetapi bukan sekadar kejayaan dunia yang kita nak. Di akhirat pun kita nak berjaya, iaitu dapat membebaskan diri daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Baik, muqaddimah muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya. Semoga Allah memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Kita dalam hidup ni umur nak panjang, tapi Imam Ghazali dah ajak kepada kita nak doa umur yang panjang macam mana? Memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya. Garis bintang tu. Sebab tu kalau kita nak doa kepada ibu bapa kita ke, sahabat kita ke, sebenarnya dengan bersedih, kadang-kadang kita doa kepada kawan, mudah-mudahan aku doa kepada hang umur hang panjang. Nah, abah saya berdoa kepada abah mudah-mudahan umur abah panjang. Imam Ghazali ajak nak doa lagu mana? Semoga memanjangkan umur dalam membuat ketaatan. Kalau panjang umur dia buat maksiat, guna ke tak? Panjang umur panjang.
hidup sampai 100 tahun, hidup sampai 120 tahun contoh, hidup 80 tahun, hidup 90 tahun. Tapi umur yang panjang dalam tidak membuat ketaatan, sebaliknya melakukan kemaksiatan. Berguna ataupun tidak? Tak guna. Sebab Nabi kata Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik golongan di kalangan kamu, orang-orang di kalangan kamu ni siapa dia? Man tala umruhu, sesiapa yang Allah Ta'ala memanjangkan usianya, wa hasuna amaluh, dalam rangka umur dia panjang, ketaatan dia bertambah, baik akhlaknya. Nabi kata orang yang baik di kalangan kita, macam-macam hadis ni banyak, di antara orang yang baik di kalangan kita, sebut di antara, maknanya banyak lagi ciri yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Di antara orang-orang yang baik di kalangan kita ni, kebaikan ni macam mana? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Dalam hadis yang khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Di antara orang yang baik di kalangan kita ni, akhlak dia apa dia? Orang ni umur dia Allah Ta'ala bagi panjang, ketaatan dia itu bertambah. Sebab tu Islam ajak, Imam Ghazali ajak, doa dia lagu mana? Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya. Ketahuilah olehmu bahawasanya apa jua cabang nasihat itu, maka adalah berasal daripada sumber kenabian, iaitu maksud hadis Nabi SAW. Segala nasihat yang Imam Ghazali nak letak dalam kitab dia yang kita nak baca ni, semuanya berdasar daripada hadis-hadis baginda SAW. Oleh kerana itu, oleh kerana, bukan oleh karan. Jadi silap baca oleh karan tu. Oleh kerana itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berpunca daripada sumber ini, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? Ini tawaduk Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kalau dah dapat nasihat daripada hadis Nabi SAW, maknanya kita ambil nasihat itu daripada junjungan besar baginda SAW. Bila dah ambil daripada baginda, apalagi perlunya mengambil nasihat daripada saya, kata Imam Ghazali, daripada aku. Dan apabila masih belum sampai kepadamu satu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Yang tu Imam Ghazali tanya. Ya, dia ulang, dia kata apa? Dan apabila masih belum sampai kepadamu satu nasihat daripada sumber ini, hidup lama berbelas tahun tetapi tidak pernah dapat nasihat daripada Nabi, ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ni? Hang mengaji apa selama ni? Kalau hidup berbelas tahun, hidup berpuluh tahun, tapi satu nasihat daripada Nabi tak pernah dapat kepada kita, tak pernah sampai kepada kita, Imam Ghazali tanya, hampa mengaji apa sebelum ni? Dalam hidup tidak tahu halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Sebab apa? Tak pernah dengar hadis Nabi. Selama ni mengaji apa? Dalam bahasa lain, selama ni hidup kok mana? Jadi dia kata, hari ini dia nak bawa semua nasihat daripada Nabi SAW. Nasihat yang pertama, kata Imam Ghazali, waktu itu ialah kehidupan. Ini dia nak cerita kepada kita, dia nak nasihat kepada kita hari ini, bagaimana cara kita nak menggunakan waktu, bagaimana cara kita nak manfaatkan waktu, bagaimana cara kita nak mengatur waktu dalam kehidupan kita. Sebab di antara kegagalan seseorang itu, bila mana dia gagal menguruskan waktu hidup dia. Di antara punca kegagalan seseorang di dalam kehidupan di dunia ini, bila mana dia gagal untuk memanfaatkan waktu dalam kehidupan. Faham tu? Faham? Ustaz ulang balik. Di antara kegagalan dalam kehidupan kita, bila mana kita gagal untuk menguruskan waktu. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Surah Al-Asr. Wal-Asr. Demi masa. Masa waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya ramai manusia dengan masa ni dia rugi, kata Allah. Kalau kita gagal nak menguruskan kehidupan kita ni dengan waktu kita ni, gagal. Sebab itu Allah Ta'ala nak disiplinkan kita di dalam kehidupan. Allah Ta'ala letak di dalam rukun Islam. Rukun yang kedua dalam rukun Islam adalah salat 5 waktu. Cuba tengok, Allah Ta'ala dia cipta kita. Allah Ta'ala dia cipta kita. Bila Allah Ta'ala cipta kita,
Allah Ta'ala dia tahukah masalah kita? Dia tahu tak? Tak mana masalah kita ni Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu tak Fayat masalah kita? Sebab apa Allah Ta'ala tahu? Sebab dia cipta kita. Betul? Setuju? Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala tahu tak mana masalah kita. Bila Allah Ta'ala tahu masalah kita, Allah Ta'ala letak, tak payah kita duk mengaji tinggi-tinggi lagi. Untuk asas dulu, bila Allah Ta'ala tahu masalah kita, Allah Ta'ala letak dalam kehidupan kita, 2 rukun kamu kena ikut dulu. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman. Yang pertama Allah Ta'ala letak, bagaimana nak selesai masalah kita, Allah Ta'ala letak rukun Islam. Rukun Islam ada apa? Jenis ada apa? Rukun Islam 5. Yang pertama apa dia rukun Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia Allah Ta'ala nak bagi tahu? Dalam ni Islam nak bagi tahu, kita ni nak jadi manusia yang terbaik. Yang pertama, kena selesaikan dulu masalah akidah kita. Selesaikan dulu masalah akidah. Ini yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kedua. Kena hatam betul-betul masalah ni. Inilah masalah utama dalam kehidupan kita. Bila hidup kita tidak mantapkan akidah, tidak letak akidah sebagai keutamaan dalam kehidupan kita, inilah punca kita akan gagal yang pertama. Hari ini cuba tengok orang dengan akidah bagaimana. Orang buat peduli tak peduli saja dengan akidah. Dengan akidah hari ini orang buat peduli dengan tak peduli. Sama banyak akidah hari ini. Bila kita sebut tentang ajaran sesat, berapa ramai orang yang sensitif tentang ajaran sesat? Berapa ramai? Sebab tu kita tengok kadang-kadang kerja ni hebat. Kerja dia hebat, arkitek lah, pilot lah, orang politik lah. Tetapi kita tengok daripada sudut akidah, apa ajaran yang orang buat mai, semua ikut. Ni Allah Ta'ala letak, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Siapa yang mengaku jadi Tuhan, tolak. Ini ada orang dia kata Tuhan Melayu, Tuhan Harun, Rasul Melayu. Ikut. Sebab apa? Masalah akidah. Kadang-kadang yang ikut ni bukan orang bodoh, bukan orang yang tak cerdik, bukan orang yang berpendidikan rendah. Kita tengok kadang-kadang profesor. Kita tengok kadang-kadang PhD. Sebab apa dia? Dia bijak dalam ilmu dia, tetapi dia rapuh tentang akidah. Boleh tak kita nak jadi seorang jurutera yang hebat? Boleh. Boleh tak kita nak jadi seorang pilot? Boleh. Ni semua depan ustaz ni macam-macam kerjaya kamu masa depan. Tak semestinya kamu main menghafal Quran, kamu keluar jadi guru tahfiz. Tak semestinya kamu main hafal Quran, besar nanti kamu jadi ustaz. Tak semestinya kamu hafal Quran, keluar nanti kamu buka mahat tahfiz, jadi tok imam masjid, jadi tok imam kampung. Tak. Ni ustaz nak tengok depan mata ustaz nanti ni seorang yang berjaya. Betul? Danish boleh jadi orang politik yang hebat. Mana tahu Danish jadi menteri satu masa nanti. Mana tahu? Kamu gelak apa? Sebab tu amin lah doa tu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila orang doa, amin. Kamu tahu tak 30 tahun lagi kamu nak jadi apa? Tahu tak? Tahu tak nak jadi apa 30 tahun lagi? Esok pun kamu tak tahu nak jadi apa? Esok pun kamu tak tahu nak jadi apa? Lusa kamu tak tahu nak jadi apa? 30 tahun lagi kamu tahu nak jadi apa? Tak tahu. Oh hebat. Dia ni jadi orang politik masa depan. Orang politik yang tak menipu. Betul? Hari ini jadi orang politik cakap ni banyak bohong pada betul. Betul? Betul tak? Banyak bohong pada betul. Jadi orang politik banyak berjanji daripada tunai. Sebab apa dia? Akidah dalam dirinya lemah. Kita nak jadi apa jadi. Sebab tu ibu bapa kamu hantar kamu mai sini, kamu jangan duduk nampak dalam kepala otak, sudah aku duduk mai pakai serban, duduk angguk-angguk menghafal Quran, besar nanti tak ada apalah, aku nak buka mahat tahfiz. No. Tak payah duk buka dah mahat tahfiz. Mahat tahfiz lah banyak tengah. Macam cendawan tumbuh lepas hujan. Mau kamu tak buka pun tak berdosa dah.
Kita nak ke depan, kita nak jadi apa? Ustaz, saya ke depan nak jadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Silakan. Tetapi ahli perniagaan yang mantap akidahnya. Apa pun jadi dalam kehidupannya, akidah dia tak nak goyang. Hari ni orang bawa saja apa-apa macam-macam akidah. Syiah, mai promosi Syiah, jadi Syiah. Betul? Mai kawan ni tawarkan agama baru, ikut. Mai kawan ni, semua ikut. Sebab apa dia? Puncak akidah kita lemah. Sebab tu yang pertama Allah Ta'ala letak dalam rukun Islam. Islam letak apa dia? Yang pertama, mantapkan akidah. Yang kedua rukun Islam apa dia? Solat sehari semalam, 5 waktu. Itu untuk apa dia? Itu nak selesaikan masalah masa. Disiplin terhadap masa. Macam mana Islam nak ajak kita jaga masa? Jaga solat. Sebaik-baik solat itu antara ciri solat yang baik itu apa dia? Solat di awal waktu. Ini Allah Ta'ala nak disiplinkan sehari semalam dia tak 5. Bagaimana nak mendisiplinkan masa? Kalau orang yang betul-betul menghayati tentang rukun Islam, orang itu akan berjaya dunia dan akhirat. Pagi-pagi kita kena jaga, iaitu ada subuh. Tengah hari pilah daripada pagi sampai tengah hari nak buat apa? Buatlah. Tapi tengah hari kena jaga pula ada solat zuhur. Lepas tu lepas zuhur pilah sampai petang, jaga pula semayang asar. Asar sampai senja silakan, jaga pula nanti senja sagi jaga pula asar. Nak buat apa buat. Masa kena jaga. Yang ketiga rukun Islam apa dia? Lepas solat apa dia? Mengeluarkan zakat. Islam cerita kepada kita ini disiplin pengurusan harta. Islam ajak disiplin dalam mengurus tadbir harta kamu. Cuba tengok rukun Islam, dia kata mengeluarkan zakat. Ustaz nak tanya kamu, orang yang buat keluar zakat, orang miskin ataupun orang kaya? Yang keluarkan zakat, kita yang nak mengeluarkan zakat, kita ni orang miskin ke orang kaya? Kok kuat lah. Kita orang miskin ke orang kaya? Irfan, kita orang miskin ke orang kaya kalau buat keluar zakat? Orang yang buat keluar zakat, orang miskin ke orang kaya? Orang kaya. Betul? Betul Qayyum? Betul? Orang kaya. Nah, kita tengok isu. Bila rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat, yang buat keluar zakat itu orang kaya. Kaya buat keluar kepada orang susah. Betul? Susah buat keluar kepada orang kaya, dia panggil apa? Hadiah. Kita bagi dekat orang kaya, hadiah pada orang kaya. Bila mana ada orang susah buat keluar zakat pada orang kaya? Orang kaya buat keluar zakat kepada orang susah. Di situ Islam mencegah tak? Ataupun Islam melarang tak kita untuk jadi orang kaya? Kalau Islam meletakkan rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat, orang kaya yang buat keluar kepada orang susah, di situ Ustaz nak tanya, Islam melarang tak umat dia menjadi orang yang kaya? Tak larang. Lepas tu main mana pahaman-pahaman dah, jangan kaya lah, kita kena zuhud lah, hidup berpada-pada. Main mana? Ini ajaran songsang. Bahkan Islam suruh kita jadi orang kaya. Al-yadul uliya khairum minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Islam nak ajak kita apa dia? Kena jadi orang yang memberi. Orang yang memberi ni orang miskin atau orang kaya? Kaya. Syurga. Pintu yang pertama syurga, kata Ibn Abbas. Ibn Abbas kata pintu syurga yang pertama ketika dia menafsirkan ayat dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dia cerita tentang pintu syurga, dia letak. Dia kata apa dia? Pintu syurga yang pertama di atas pintu tu kalimah la ilaha illallah. Beberapa golongan yang boleh masuk, antaranya para rasul, para nabi, orang mati syahid, dan yang keempat, orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah akan masuk ke dalam syurga menggunakan pintu yang pertama bersama para rasul, bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi orang kaya.
Mana pahaman yang boleh main kepada kita? Islam menolak kita jadi orang kaya. Islam tak mau kita jadi orang kaya. Itu ajaran songsang dan salah. Ni, depan Ustaz, sila jadikan orang kaya. Sebab bila kita kaya, kita boleh mengeluarkan zakat. Yang Islam tidak benar adalah orang yang kaya tetapi kedekut, bakhil. Ni yang Islam celah. Islam ajak pada kita, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang meminta, jangan kita duk cakap pelik-pelik dekat dia, jangan kita duk redik dia, jangan kita duk jekah dia, jangan kita duk maki hamun dia. Bila kamu kaya, uruskan kekayaan kamu dengan baik. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Ta'ala nak melihat bagaimana pengurusan kita terhadap nikmat yang dia beri sesuai dengan kehendak dia. Yang keempat, rukun Islam yang keempat, berpuasa di dalam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan sebulan. Ini Islam nak ajak kita tentang disiplin dalam permakanan. Dalam makan kena ada disiplin dia. Dan yang kelima, menunaikan haji dan umrah. Islam nak ajak kita bagaimana bermuamalah, bagaimana kita nak bercampur, bagaimana kita nak berurusan di dalam kemasyarakatan. Baik. Yang ni kita nak tengok pula waktu. Wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabdaan baginda yang berbunyi, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuh wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ila an-nar. Artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala kepada seseorang hamba. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta Allah Ta'ala jauh kita daripada golongan tersebut. Kata Nabi, orang ni yang Nabi nak habaq ni, dia ni cukup dikira dicop sebagai golongan yang Allah Ta'ala berpaling daripada dia. Jahanam. Dalam hidup kalau Allah Ta'ala berpaling daripada kita, Allah Ta'ala benci pada kita ni, jahanam. Biar manusia benci kepada kita, tapi jangan Allah Ta'ala benci kepada kita. Sebab itu Imam Ahmad ibn Harb rahimahullahu ta'ala dalam kata-katanya, bila bicara tentang kemanisan dalam melakukan ibadah, dia kata, aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Tetapi masa 50 tahun tu aku beribadah, aku tak rasa yang dikatakan halawatul ibadah, kemanisan dalam melakukan ibadah ni, aku tak dapat rasa. Hatta taraktu thalathata asya', sampai aku tinggal 3 benda dalam hidup aku. Yang pertama, Imam Ahmad tinggal dalam hidup dia apa dia? Taraktu ridhan nas. Dia tinggal duk cari kepuasan hati manusia dalam hidup. Kita kalau orang berpaling daripada kita, kita cukup sehati. Duduk dalam kampung, kita buat benda betul. Kita buat benda betul ikut Islam, cara Islam. Tiba-tiba orang benci pada kita, kita susah hati. Susah hati. Allah, aku ni orang benci kat aku lah, orang tak suka kat aku ni. Susah hati ni tak tahu. Tapi dia tak pernah susah hati bila Allah Ta'ala benci pada dia. Ini masalah kita ni. Kita suka fikir tentang hati manusia. Kita tak pernah fikir tentang Allah Ta'ala suka atau benci pada kita. Yang kita rajin fikir, yang kita selalu fikir, sama ada manusia ni suka atau benci kat aku. Betul tak? Ni kena tune balik dalam kepala. Kalau manusia ni tak suka, mana ada manusia puas hati kat kita 100% dalam hidup? Yang ni kita tak dapat cari. Dalam hidup kita nak cari orang suka kepada kita semua, kita takkan dapat. Sebab fitrah manusia, perangai manusia, jenis manusia ni apa dia? Dia akan ada yang suka, dia akan ada orang yang benci kita. Ustaz, saya ni orang suka kat saya semua ustaz. Hang ni something wrong. Hang ni masalah ni. Sebab apa? Hang ni gila kot. Sebab orang semua suka kat hang, tak ada orang benci kat hang. Ustaz, saya ni ustaz buat benda yang elok dah ustaz, tapi ada orang benci. Itulah manusia. Ustaz nak tanya kamu, Rasulullah SAW ada orang suka, ada orang benci tak dia?
Waktu Nabi hidup, semua orang suka Nabi ke? Ada orang yang benci Nabi? Pada waktu itu. Pada waktu itu Nabi nak bawa Islam. Di saat Nabi nak bawa Islam, di antara orang benci dengan orang suka Nabi, yang mana banyak mula-mula tu? Ni Nabi. Ni Nabi. Allah Ta'ala, kita sebut tentang Allah Ta'ala pula. Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita ni, Allah Ta'ala tu, semua hamba suka kat dia ke? Ada juga hamba yang benci pada dia? Kalau semua hamba suka, tidak ada hamba yang kufur. Betul? Kalau semua hamba ni suka kepada Allah, taat kepada Allah, ikut perintah Allah, nescaya dalam bumi ni, dalam dunia ni tidak ada hamba yang kufur kepada Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala ada ulang, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ada golongan yang benci kepada Allah Ta'ala? Ada? Nabi duk bawa dakwah Islam. Ada tak waktu tu? Ada tak waktu tu manusia yang digelar sebagai Abu Jahal dan Abu Lahab? Ada tak pada waktu itu golongan yang disebut sebagai puak-puak kafir musyrikin? Ada tak? Ini golongan yang menentang dakwah Rasulullah. Ini golongan yang membenci Rasulullah. Kebencian mereka terhadap Rasulullah sampai mereka buat benda yang sangat menguji Nabi. Tetapi bagaimana Nabi menerima? Bagaimana Nabi berinteraksi dengan kebencian manusia? Adakah Nabi melawan kebencian itu dengan kebencian? Tidak. Betul? Ada tak Nabi lawan kebencian itu dengan Nabi menterjemah juga kebencian daripada diri dia? Tidak. Tetapi Nabi melawan kebencian itu dengan kasih sayang. Bila kita bawa dakwah Islam, ya ada masa kita diuji. Dalam hidup ni kita akan diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Ta'ala sebut. Jangan duk semang derah, jangan duk semang kemas, jangan duk semang hebat, aku golongan beriman, aku golongan beriman. Sedangkan kata Allah, hampa belum diuji. Ada orang semang derah, ada orang semang kemas, bila diuji hancur. Ada orang semang derah, ada orang semang kemas, aku beriman, aku bertakwa, Allah Ta'ala uji, fail. Ada orang semang kemas, aku beriman, aku bertakwa, aku hamba Allah, Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan, kufur dia, murtad. Saya pendakwah, saya berdakwah mengikut Nabi, balighu anni walau ayah, kita kena ikut Nabi, Allah Ta'ala uji, fail. Sebab tu dalam hidup kita akan diuji. Sebab dalam kehidupan kita akan diuji. Allah Ta'ala, aku akan uji hampa. Tetapi aku uji hampa untuk sekadar kemampuan yang hampa dapat terima. Ustaz, orang benci saya, orang kata saya macam-macam. Apa Imam Ghazali ajak kita, waktu kita diuji oleh Allah yang pertama, perkataan yang kena keluar daripada mulut kita saat kita diuji, Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Nabi ajak kita. Doa ni. Duduk pak, kita kena satu ujian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, Engkau bagilah pahala di atas musibah yang Engkau telah timpakan kepada aku. Oh, ni Nabi ajak. Bukan marah. Ya Allah, Engkau bagi pahala ni, aku kena musibah ni, ya Allah. Aku bersabar, Engkau tolong gantikan kesabaran aku dengan pahala. Ini Nabi ajak. Wa khluf li khairan minha. Dan ya Allah, tolonglah ya Allah, Engkau ganti ke aku lebih baik daripada apa yang Engkau uji aku ni. Boleh? Ini cara Islam ajak kita ni. Jangan kita melompat, jangan kita gelabah, jangan. Bila kita ingat lagu tu, Allah Ta'ala akan bagi ketenangan pada kita. Sebab apa aku diuji? Sebab aku ibadat pun kurang. Betul? Setuju? Quran jarang baca, zikir jarang perhabis, semayang buat yang wajib, sunat pun tak, istighfar kurang, semayang taubat kurang. Lagu mana Allah Ta'ala nak tambah pahala kita? Dia bagi musibah kepada kita. Bagaimana Allah Ta'ala nak hapus dosa kita? Dia bagi musibah kepada kita. Dalam hidup, orang nak benci tak apa, jangan Allah Ta'ala benci daripada kita. Baik.
adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Garis begitu tu. Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hamba ni lagu mana? Bila mana hamba tu dia selalu buat benda dalam hidup yang tak ada faedah. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang boleh memberi faedah manfaat kepada manusia lain. Hak tu kamu kena jadi. Dalam kehidupan kamu, kamu dididik dengan agama, kamu dididik dengan Al-Quran, kamu dididik dengan ajaran Islam. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang terbaik. Bagaimana manusia yang terbaik? Khairun nas, anfa'uhum linnas, yang boleh memberi faedah kepada orang lain. Kalau kita tak boleh memberi faedah kepada orang lain, jangan kita menjadi bala kepada orang lain. Nak kena faham dalam hidup. Aku tak boleh nak bagi faedah kepada orang, jangan sampai aku menjadi musibah pada orang. Memberi bala kepada orang, memberi musibah pada orang. Kalau aku tak boleh jadi golongan yang memberi faedah pada orang, jangan aku jadi golongan yang memberi musibah pada orang. Untuk apa kamu dididik di sini? Di ma'had ini. Kenapa? Untuk menjadikan kamu orang yang berfaedah kepada umat. Apa yang kamu belajar, kamu sampaikan untuk menjadi faedah kepada umat. Kalau hidup kita ni banyak buat benda yang tak ada faedah daripada faedah, itu makna Allah Ta'ala berpaling pada kita. Saya ulang sekali lagi. Bila kita buat hidup ni, tak bagi faedah pada orang, tapi hidup kita pula menjadi masalah pada orang, itu maknanya Allah Ta'ala berpaling daripada kita. Na'udzubillahi min zalik. Tiba-tiba kita nanti bila besar, kita ni menjadi orang yang memberi masalah pada orang. Tangan kita yang menciptakan fitnah pada orang. Mulut kita yang menjadi fitnah pada orang. Kepala kita duk fikir lagu mana nak bagi fitnah pada orang. Itulah tanda kita tak memberi faedah dalam hidup. Allah berpaling daripada kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita menjadi golongan yang dibenci, yang berpalingnya Allah Ta'ala pada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita selamat golongan tersebut. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya, kata Nabi, seandainya satu saat je dalam hidup, bukan satu hari, bukan satu jam, bukan satu minit, bukan satu tahun, bukan satu abad, satu saat je dalam hidup, daripada umurnya yang telah digunakan kepada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yakni tujuan hidup kita apa dia? Iaitu untuk beribadah kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Satu saat daripada hidup kita tak guna macam mana Allah Ta'ala nak, dia ni akan jadi di akhirat kelak orang yang menyesal yang sangat panjang. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, nak abang pula orang yang umur 40 tahun. Umur dia main umur 40 tahun, sedangkan kebaikan masih belum dapat melebihi kejahatannya. Siapa yang dah sampai umur 40 tahun, Ustaz tahun ni 31, makna ada 9 tahun lagi. Kalau main umur 40 tahun, tiba-tiba kita duk timbang dalam hidup ni, umur 40 tahun ni, di antara ibadat dengan maksiat ni, maksiat lebih banyak daripada ibadat. Kacau ni. Layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi Nabi SAW, ini bukan Imam Ghazali kata dah, Nabi SAW bersabda, wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu. Siapa yang umur dia dah masuk mai dah terlebih 40 tahun dah, umur dia mai 40 tahun, tapi belum dapat dia lawan bagi lebih ibadat daripada maksiat, orang lagu ni lagu mana? Falyatajahhaz ilan nar. Siaplah diri dia bagi elok-elok untuk dia kena lempak terajang masuk dalam api neraka. Saya ulang balik. Nabi kata, siapa yang dah sampai umur dia 40 tahun, yang lebih 40 tahun, tetapi dalam kehidupan dia maksiat lebih banyak daripada ibadat. Ibadat tak boleh lawan dalam hidup dia melebihi maksiat. Orang lagu ni persiap diri elok-elok untuk Allah Ta'ala humban masuk dalam api neraka.
40 tahun puasa berharam tak penuh lagi. Kacau. 40 tahun semayang pun tak cukup lagi. Kacau. 40 tahun masa dia baca WhatsApp lebih banyak daripada baca Quran. Kacau. 40 tahun. Bukan 60 tahun. Bukan 80 tahun. Bukan 90 tahun. 40 tahun. Kalau perangai macam tu lagi, Nabi kata, siap diri untuk masuk api neraka. Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Baca hadis ni saja Nabi kata cukup untuk kita faham, cukup untuk kita mengambil nasihat daripada hadis ini untuk dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah nanti kita akan baca nasihat yang kedua pula pada kitab kita pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada kita ini dapat menjadi panduan, dapat menjadikan ia sebagai satu motivasi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf banyak-banyak ada salah silap, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.